أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau Ehsaniyah, Barisan Jawatankuasa Pengurusan Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita teruskan perkongsian ilmu kita dari kitab Tanbih Al-Ghafilin, peringatan bagi mereka yang lupa. Kita masuk dalam bab berfikir. Malam ni kita masuk dalam muka surat 907. Masih lagi bab berfikir. Peringatan yang kedua, kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hakim berkata, jangan memikirkan tiga macam. Jangan kita fikir tiga perkara. Jangan memikirkan tiga macam. Yang pertama, jangan memikirkan kemiskinan, sebab akan menyebabkan kerisauan dan menambahkan kerakusan. Yang kedua, jangan memikirkan perbuatan orang yang telah menganiaya kamu. Nescaya akan bertambah kekerasan hatimu dan kedengkianmu dan berlanjutan kemarahanmu. Yang pertama, jangan fikir miskin. Yang kedua, jangan fikir nak balas dendam. Yang ketiga, jangan memikirkan untuk tetap tinggal di dunia, sebab akan menggalakkan kamu dalam menghimpunkan dunia dan menunda-nunda amal perbuatan dan melalaikan akhirat. Tiga perkara yang diingatkan kepada kita oleh seorang hakim. Siapa hakimnya? Tak disebut siapa. Ini dikatakan bina ala majhul. Maknanya disebut dengan menyembunyikan. Juga ada tuntutan asas dari wara' ialah menjaga perasaan hatinya supaya tidak memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya. Dari sudut asas wara'. Sebab itu dulu kita pernah, wallahu alam, saya tak ingat di mana, di sini ke di mana, hukum ada dua. Hukum ada dua. Pertama, hukum fiqh
ataupun dipanggil hukum syariat. Yang kedua dipanggil hukum wara'. Berbeza hukum fiqh atau hukum syariat, dianya kita maklumkan kepada orang ramai untuk orang ramai mengetahui apakah hukum sesuatu itu supaya dia dapat melakukan bertindak di atas hukum yang telah dimaklumkan. Yang kedua dipanggil hukum wara'. Hukum wara', hukum yang merujuk kepada kehendak pilihan diri sendiri. Pilihan diri sendiri. Jadi kalau dia ikut hukum syarak tak ada masalah. Tapi kalau dia ambil pendekatan hukum wara' pun tak apa, itu pilihan dia. Tak boleh dia nak menghukum hukum wara' kepada orang lain. Ingat dulu satu kes tuan-tuan, saya sebut balik supaya kita sama-sama ingat. Apabila kita tersilap dalam menyampaikan hukum syarak dan hukum wara'. Waktu itu kita PKP, maka keluarlah fatwa mengatakan bahawasanya sembahyang Jumaat itu hanya terdiri daripada 12 orang, yang mana keutamaannya dilakukan oleh mereka yang dilantik ataupun senang cerita jawatan kuasa masjid. Yang lain, maka waktu itu dia sembahyang zuhur. Keluarlah ada pendapat mengatakan orang yang ramai yang tak dapat pergi sembahyang Jumaat, hendaklah dia bertaubat. Tak boleh. Hukum fiqh mengatakan apa yang fatwa keluarkan, sebab menjaga nyawa lebih penting. Tuan-tuan tak sembahyang Jumaat tapi boleh sembahyang solat juga di rumah. Tapi kalau mati, sembahyang apapun tak dapat, tuan-tuan. Kan? Jangan Jumaat, sunat pun tak dapat. Jadi maknanya waktu itu fatwa kata menjaga nyawa lebih utama daripada sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Maka oleh kerana tersilap dalam menyampaikan itu, maka hendaklah bertaubat. Maka tak perlu solat itu bertaubat di atas dosa. Maka orang yang tak pergi solat Jumaat kerana fatwa waktu itu hanya 12 orang sahaja, maka ianya tidaklah dianggap berdosa. Ya? Tidak dianggap berdosa. Hukum fiqh itu berdosa tak berdosa. Hukum fiqh tak berdosa. Macam hukum waraknya, terpulang di sendiri. Hukum waraknya dia nak beristighfar, silakan. Ya? Sebab itu terletak pada kehendak pilihan diri sendiri. Jadi kita nampak, maknanya orang lelaki yang tak pergi Jumaat pada PKP dahulu kerana dianya fatwa keluarkan hanya 12 orang sahaja, dilaksanakan oleh mereka yang dilantik, terutama jawatan kuasa masjid. Maka yang tak pergi itu berdosa tak? Tak berdosa, sebab fatwa. Tapi kalau dia istighfar, Ustaz, itulah hukum wara'. Itulah hukum wara'. Sama juga dengan tuan-tuan mandi di rumah dalam bilik air. Hukum fiqh kata, apakah mesti kita pakai kain basahan? Hukumnya harus sahaja. Ya? Harus sahaja. Sebab kita dalam bilik itu telah pun dikatakan menutup aurat. Kan? Kecuali lah suamin. Kan? Saya pernah pergi satu hotel, tuan-tuan. Kita pakai main dalam online ni kan. Order sampai pergi. Masuk bilik tengok lah hotel dia. Antara bilik tidur dengan bilik mandi tu cermin dia. Kan? Jadi kenalah basahan kan. Tapi di rumah kita masuk bilik air kunci, maka kita seorang harus. Apakah kita nak pakai basahan? Hukum wara' silakan. Tuan telah pun mengambil pilihan tuan sendiri. Dengan hukum wara' mandi dalam bilik air seorang diri memakai basahan. Hukum wara'. Baik, di sini disebut dia kata asas dari wara' ialah menjaga perasaan hatinya supaya tidak memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya. Min husnil Islam tarku ma la ya'nihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam
tarku ma la ya'nihi. Ciri-ciri orang Islam yang baik itu, dia meninggalkan benda yang tak ada mengena dengan dirinya. Ni tadi kan, hukum warak dia kan, meninggalkan, tidak memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya, sehingga tiap-tiap hatinya akan memikirkan sesuatu yang bukan kepentingannya, maka diolah supaya berbalik kepada apa yang menjadi kepentingannya semata-mata. Dan ini termasuk jihad yang utama. Maka siapa yang tidak berusaha sedemikian di luar sembahyang, kemungkinan tidak dapat menahan perasaan itu di dalam sembahyang. Jadi maknanya dia hendaklah pandai menjaga hatinya supaya tidak sibuk kepada perkara yang tidak ada kepentingan dirinya. Kalau dia mampu menjaga di luar sembahyang, insya-Allah di dalam sembahyang pun akan dapat dijaga hati dia. Seorang hakim berkata, siapa dia tak tahu, sebab dia dibina ala majhul, disembunyikan siapa, tak sebut namanya. Sempurna ibadah itu ada di dalam kesungguhan niat, memanglah. Kan? Sebab niat penting. Niat ni suatu menjadi rukun. Kan? Satu adat akan menjadi ibadat dengan niat. Satu ibadat akan bertukar menjadi adat juga dengan niat. Jadi niat penting. Ya, niat penting. Dan niat ni kita tak boleh hukum. Dia tu tak ikhlas tu dah. Jangan tahu. Dan tahulah dia tak ikhlas. Tak boleh tuan-tuan kan. Kita tinggalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sempurna ibadah itu ada dalam kesungguhan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Setiap benda kerja yang dilakukan itu mesti ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa yang dilakukan mesti bergantung kepada niat dia. Hasil pun bergantung pada niat. Dan kebaikan amal itu di dalam tawaduk. Dalam bab ibadah kita kena ada niat. Di dalam bab melakukan amalan mesti ada sifat tawaduk. Dan kesempurnaan keduanya, kesempurnaan ibadah dalam bab niat dan juga tawaduk tadi ada di dalam zuhud. Maksud zuhud tidak rakus pada dunia. Zuhud ni sedikit kita berkongsi, takut kita salah faham. Dulu pun saya memahami zuhud ni mesti orang tu selekeh, rebeh. Tahu rebeh tuan? Selekeh, rebeh. Rupanya bila saya belajar tak. Kan? Silap apa yang saya faham. Sebab Al-Quran sendiri pun menyebut, kan? Khuz zinatakum inda kulli masjid. Ambillah untuk kamu berhiasan diri, bercantik-cantik setiap kali kamu nak ke masjid. Maknanya menunjukkan bahawa Allah tu suka pada benda yang kemas, cantik. Kan? Dan zuhud ini artinya, mudah cerita kalau kita ambil, hatinya tidak terikat dengan dunia. Hatinya tak terikat dengan dunia. Kalau dia beri sesuatu, dia tidak akan terkilan-kilan. Tadi Kek masjid tadi silap pula. Nak masuk RM1 termasuklah RM20. Jadi pakai rumah dia terkilan. Tu tak zuhud lah tu. Kabur poket dia keluar tengok. Dia kata, tersilap betul. Dan apa sahaja yang diberikannya, dia tidak akan terkilan. Maknanya dunia itu tidak akan dapat menyentuh hati dia. Dia bagi. Dan kesempurnaan semua itu dengan prihatin terhadap akhirat. Ya, zuhud, niat dan tawaduk itu akan sempurna dengan sempurnanya apabila kita sentiasa memikirkan tentang kehidupan di akhirat. Dan sempurna memikirkan akhirat itu di dalam ingatan kepada maut. Untuk memastikan akhirat itu sempurna, kita hendaklah sentiasa ingat kepada kematian. Dan banyak memikirkan dosa-dosa yang telah berlaku. Jadi maknanya kunci dia, kita hendaklah sentiasa ingat kepada kematian dan
memikirkan dosa, untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dulu, ya, orang dulu-dulu bina masjid di sebelahnya tanah perkuburan. Sebenarnya ada makna yang ingin disampaikan. Sepatutnya kita lepas sembahyang berada di masjid dan kita nampak di sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita tanah perkuburan, dia ni akan membawa keinsafan, ingat kepada kematian. Kan? Tapi sekarang ni kubur tempat lain, masjid tempat lain. Kan? Sebab apa? Kata ada masyarakat tak boleh, sial dia kata. Mana ada sial tuan-tuan? Ada satu surau dekat Allahumma salli sayyidina Muhammad, Kendung. Surau Kendung, kalau kita nak sampai ke sebelum Kendung tu ada surau. Ada masjid situ kan. Dia tanya saya, ustaz, dia kata, perlukah kami pasang tembok antara tanah surau ni dengan tanah perkuburan? Sebab dia kata, kami sembahyang, lepas memang di depan surau tu tanah kubur. Jadi macam kami rasa menyembah kubur. Tak perlu rasa. Hukum fiqh kata tak perlu buat tembok. Sebab kita sembahyang dalam masjid surau tu dah ada dinding. Macam ni lah, dah ada dinding kan, belakang kubur. Tak perlu susah-susah kita nak keluar belanja, buat pula tembok antara memisahkan surau dengan kubur. Sebab tak perlu. Ya. Baik. Akhlak para wali afdal. Wali afdal. Apa maksud afdal? Afdal artinya bertukar. Afdal artinya lebih. Afdal, mana lebih afdal, wali afdal. Jadi maknanya dia ni ada kumpulan, biasanya lah ilmu tarikat, dia ada kumpulan dia, sama ada dia 3 orang ke 7 orang ke sampailah kepada 40 orang. Dia ni akan duduk bersama-sama melaksanakan program yang tertentu, zikir-zikir tertentu, untuk dia mengasah kemantapan keyakinan dia, keimanan dia. Macam-macam cara lah, macam-macam cara. Kalau tarikat begitulah, dia panggil suluk. Kalau dalam jamaah tabligh, dia panggil keluar 3 hari, keluar seterusnya ada 40 hari untuk memantapkan iman. Dan ada di kalangan yang lain pula, dia panggil maknanya jilsah, kan? Ada panggil katibah, ya? Dia semacam istilah bergantung kepada gerakan itu sendiri. Namun kesimpulan dia, baik jilsah ke, baik suluk ke, baik maknanya keluar 3 hari ke 7 hari ke, dia adalah untuk memantapkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi golongan afdal ni begitulah. Dia akan duduk dengan jumlah yang sebegitu untuk melakukan amalan-amalan yang disusun. Kan? Disusun. Dia kata akhlak pelawari afdal itu ada 10. Pertama, bersih hati. Yang kedua, ringan tangan. Maksudnya dermawan. Kan? Ringan tangan maksudnya dermawan. Ya. Kalau kita ringan tangan ni mudah buat kerja, kan? Mudah buat kerja. Tapi kalau panjang tangan, tengok dulu. Panjang tangan ni peribahasa mana? Peribahasa Melayu ke peribahasa Arab? Panjang tangan peribahasa Melayu tak bagus, buat mencuri. Panjang tangan peribahasa adat Arab bagus. Orang yang rajin menggambarkan seorang yang rajin buat kerja. Jadi pergi negara Arab jangan kata panjang tangan. Awak bagus, awak ni panjang tangan. Kita bermarah dengan dia, celaka betul Arab ni. Aku dia kata panjang tangan, silap faham. Sebab konteks masyarakat Arab, panjang tangan artinya dia buat kerja banyak, kuat buat kerja. Berbanding kepada orang Melayu, panjang tangan dia hodoh sebab mencuri. Yang ketiga, benar lidah. Cakap benar. Benar lidah ni, kalau kita tengok Syekh Shibli ketika mana duduk di pondok wakaf. Pondok wakaf ni pondok biasa dulu, maknanya orang di tepi jalan tu ada bina wakaf duduk untuk dapatkan penat kan. Di situ ada air untuk minum. Kuri tak ada, air saja. Ya. Kalau ada kuri tu kan ada air, langsung mengatir. Kan? Dia ada air saja untuk musafir lalu lepaskan penat.
Yang duduk tu, maka dia tengok budak lari, laju, comel betul budak tu lari. Dia tengok saja budak tu lari. Kemudian dia pun duduk berzikir, tak lama lepas itu datang seorang dengan memegang senjata. Dah sampai, dia tanya, "Syekh, nampak tak budak lalu? Kau nak buat apa budak tu? Kau dapat, memang saya nak bunuh budak tu." Jadi tak tanyalah panjang-panjang kan. Syekh ni dianya lidahnya benar. Dia bangun, macam saya ni duduk sini kan, dia bangun duduk sini pula. Dia kata, "Semenjak aku duduk sini tak nampak budak lalu," dia kata. Jadi dia bohong ke? Tak, dia bercakap benar. Sebab duduk sini memang nampak. Tapi dia bangun tadi, duduk belah sini pula, dia kata, "Semenjak aku duduk sini tak nampak budak lalu." Ini saya buat dulu. Masa di Mesir, saya ni berkahwin, belum kahwin ni, rumah orang berkahwin, kawan-kawan bujang suka datang. Terutama waktu petang. Sebab dia tahu datang rumah orang kahwin, takkan air bujang keluar. Kan? Jadi dia datang, "Assalamualaikum," salam, sembang dengan kawan. Kadang sebaya, sama-sama kuliah. Cuma kita dulu kahwin, saya kahwin umur 3, tahun 3. Muda. Kawan dia yang belum kahwin lagi sebab dia kata tengah belajar nak kahwin. Saya kata dalam rumah saya, pagi tu pergi pasar, balik saya kata nanti kalau datang kawan-kawan, cakap abang tadi ke pasar. Betul tuan, tak lama lepas tu datang. Saya baca buku tahun akhir nak habiskan. Baca buku datang. "Assalamualaikum," salam. "Ustaz ada rumah tak?" Orang masa kata, "Tadi Ustaz pergi pasar." Jadi orang rumah saya tak bohong. Tadi pergi pasar. Kalau yang di luar tu faham, dia belajar juga. Tadi betul lah. Sekarang di rumah tak? Sekarang ada. Kan? Jadi tuan-tuan kalau telefon, dulu sebenarnya ajar anak saya. Dulu telefon yang pakai wayar kan. "Dik, nanti kalau telefon cakap tak nampak ayah." Dia pun betul. "Assalamualaikum," salam. "Ayah ada rumah tak?" Soalan dia. Anak saya kata, "Tak nampak pula ayah." Memang tak nampak. Dia kat ruang tamu, saya dalam bilik. Ya, jadi itu tak bohong tuan-tuan ya. Tak bohong. Ya, cakap benar. Sebab kita ada ada maslahat yang kita rasa tak mampu untuk melayannya, kita pun ambil pendekatan. Ada istilah dia dalam fiqh, saya lupa. Ini sangat penting bagi mereka yang nak kain 2, kain 3. Ya, saya pun belum saya belajar tapi tak berani lagi lah. Ya, dia tak bohong. Sebab takut orang yang isi 2, takut tiga-tiga, dia berbohong ya. Jangan bohong, ni lidah benar. Datang jemput saya belajar, kita ada satu kaedah dia, ada syarat dia. Macam mana syarat dia supaya dianya tidak termasuk lambat berbohong, tapi orang rumah nampak kita benar, kita tak bohong. Tadilah ada ayah ada rumah. Anak saya kata, "Pakcik tak nampaklah ayah." Anak saya tak bohong sebab dia tidak menjawab soalan ayah ada rumah. Dia kata ayah tak nampak. Memang tak nampak, pintu tutup dalam bilik ya. Sebab saya baca buku nak study malam tu nak mengajar. Baik, yang keempat merendah diri, yang kelima sabar dalam penderitaan, yang keenam menangis di waktu sendirian. Menangis di waktu sendirian ni ada sebab dia. Mungkin tuan-tuan bangun qiyam dan kita pun melihat kembali dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah dan kita bertaubat, tetapi di masa yang sama kita tak pernah tahu sama ada taubat kita itu diterima atau tidak. Maka datanglah perasaan kita takut dan gemetar dan kita menangis. Yang ketujuh, nasihat kepada sesama makhluk. Nasihat kepada sesama makhluk. Yang ke-8, kasih sayang kepada sesama mukmin. Kasih sayang sesama mukmin. Yang ke-9, memikirkan kerosakan dunia. Yang ke-10, memperhatikan dan mengambil ibarat dari segala kejadian. Iktibar dipanggil, mengambil pengajaran dalam bahasa kita, mengambil pengajaran iktibar. Ini sifat 10 yang ada kepada wali afdal. Apa wali afdal? Wali yang ada kumpulan dia sendiri dan dia ni membaiki diri dia, berdisiplin dengan amalan dia dengan cara berkumpulan. Macam orang hafal Quran. Orang hafal Quran ni dia ada disiplin dia tuan-tuan ya. Dia hafal, saya suka menyampaikan ucapan kalau anak murid khatam, dia panggil pengetua ucapan, dia kata, "Kamu khatam bermakna bermulalah kamu dengan disiplin Al-Quran." Dan disiplin itu tidak akan terhenti sehingga bila? Sehingga nyawa kamu berhenti. Apa dia?
iaitu hendaklah dia murajaah Al-Quran itu sehari-hari, bukannya seminggu sekali. Setiap hari dia hendaklah murajaah. Dan kalau terikut, ya, sebaik-baik murajaah yang terbaik ialah setiap 3 hari 1 kali khatam. Maknanya hari ini 10 juzuk, besok 10 juzuk, lusa 10 juzuk, maka yang terakhir itu khatam. Itu yang terbaik. Namun kalau tak sampai tahap macam tu, janganlah sampai langsung tidak ada makra' yang dia murajaah. Dipanggil murajaah qadim. Makhul berkata, siapa yang akan tidur hendaknya memikirkan apa yang telah dilakukan pada hari itu. Ini panggil muhasabah. Siapa yang akan tidur hendaklah memikirkan apa yang telah dilakukan pada hari itu. Ini malam mereka kita fikir. Dipanggil murajaah, muhasabah diri. Maka jika baik hendaknya mengucap alhamdulillah. Sebaliknya, jika telah berbuat dosa harus membaca istighfar dan minta ampun dengan segera. Bila tidak demikian, maka ia bagaikan pedagang yang tidak memperhitungkan pengeluarannya sehingga ia muflis dan tidak disedari. Jadi kita kena muhasabah diri kita sebelum tidur. Kita buat apa sepanjang hidup kita pada hari ini. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak, kita hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna taubat tu hendaklah dilakukan setiap hari, ya, setiap hari. Sebab itu, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Maka taubat tu tidak disebut bila. Maksudnya perintah ada. Bila? Maka setiap ketika. Kita bertaubat kepada Allah. Taubat, tuan-tuan, satu perkara yang paling lambat diambil Allah. Paling lambat. Selera kita dah hilang dah. Tapi taubat belum lagi tutup. Sehingga nyawa berada di peringkat gharara. Nyawa kita ditarik di bumbun ni sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, masih pintu taubat ada lagi. Sampai gharara, baru tutup pintu taubat. Semua kita ni begitu berlaku, ya. Dan taubatlah semudah-mudah. Dia tak perlu wuduk, tak perlu kita nak tutup aurat, tak perlu kita duduk di sejadah, tak perlu menghadap kiblat. Bila-bila masuk dalam keadaan kita buat kereta, dalam keadaan kita tidur nak baring pun kita bertaubat, itu boleh dilakukan. Kenapa Allah permudahkan? Sebab Allah permudahkan supaya taubat itu tidak rasa berat dilakukan oleh sesiapa makhluk dia. Kerana taubat ini suatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak mau, Allah tak nak kita ni rasa berat, ya, rasa berat untuk bertaubat. Samalah macam silaturahim, kan, menghubungkan silaturahim. Seseorang itu boleh dinafikan hak dia daripada menjadi ahli syurga dengan sebab memutuskan silaturahim. Sehingga taubat sendiri pun dengan Allah 3 syarat. Dengan manusia, apabila silaturahim, hendaklah ditambah lagi, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Mohon maaf dulu, baru dia boleh bertaubat. Maknanya besar dia punya beban, berat sesiapa yang memutuskan silaturahim, ya. Seorang hakim berkata, hikmah itu berlaku dari 4 macam hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, hikmah juga. Jadi, kita hendak lebih hikmah. Apa makna hikmah? Diterjemahkan, kalau kita tengok, itu bijaksana. Apakah hikmah itu bijaksana? Hampir tepat. Tapi, tidak boleh hikmah itu diterjemahkan satu perkataan dengan satu perkataan. Seperti takwa. Takwa tidak boleh diterjemahkan takwa satu perkataan, diterjemahkan dalam Melayu satu perkataan, tak boleh. Sama dengan hikmah, ya. Hikmah apa dia? Kebijaksanaan menepati kehendak Allah. Bijaksana, tapi bijaksana yang tepat dengan kehendak Allah. Hikmah itu muwafaqah bi syariatillah. Dia bertepatan dengan syariat Allah. Dia bijak menipu. Tak, dia bijaksana, tak, itu tak bijaksana, walaupun dia bijak menipu. Tak bijaksana, ya. Bijak hikmah itu ialah itu dipanggil al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah itu adalah suatu harta Islam yang hilang. Anna wajadaha
di mana saja kamu jumpanya, fahuwa ahakun biha, maka dialah orang yang mesti mula-mula ambil. Jumpa mana-mana kena ambil, sebab itu hak kita, harta kita, hikmah itu. Baik itu maknanya terutama orang yang memimpin mesti ada hikmah. Hikmah itu merujuk kepada kebijaksanaan menurut kehendak Allah. Ada 4 macam. Pertama, badan yang bebas dari kesibukan dunia. Yang kedua, yang pertama tadi, badan yang bebas dari kesibukan dunia. Ini kena faham betul tuan-tuan. Bukan maknanya kita bekerja, itu dunia. Dah lah tu salah bekerja walau mana, itu dunia belaka. Tak tuan-tuan. Ya. Bekerjalah sebaik-baiknya. Tapi dianya akan di orang yang ingatkan akhirat. Ya. Yang kedua, perut yang kosong dari makanan. Perut yang kosong dari makan ini membawa maksud asyam, puasa. Maknanya orang yang berpuasa lah. Yang ketiga, tangan yang kosong dari kekayaan dunia. Tangan yang kosong dari kekayaan dunia artinya orang yang mudah untuk menghulurkan bantuan ataupun sedekah, infak. Kan? Dia beri. Kan? Yang keempat, memperhatikan, memikirkan akibat dunia, yakni memikirkan bagaimana nasibnya kelak. Sebab ia belum mengetahui apakah amalnya diterima atau ditolak. Ini tadi. Kan? Sebut tadi. Kita takut tuan-tuan. Sebab itu, Imam Al-Ghazali kata sebut, barang siapa yang sembahyang, dia sembahyang, kemudian tu dia kata, sembahyang aku ni terima ke tidak? Terima ke tidak? Kan? Diterima ke tidak? Maka kata Imam Ghazali, yakinlah hati kamu berada di dalam landasan yang betul. Tapi kalau sembahyang, lepas tu rasa confident diterima. Terima tadi tu. Yakin, rasa clear lah. Yakinlah, kata Imam Ghazali, kamu telah pun ditipu oleh syaitan. Tuan-tuan. Maknanya, kalau rasa confident, kalau aku mati ni syurga ni, kita telah pun ditipu oleh syaitan. Tapi kalau kita, saya ni syurga ke neraka tak tahu. Taubat buat, tapi siapa dengan kita ni? Saya sendiri pun termasuk yang yakin taubat terima. Tak ada tuan-tuan. Seorang pun tak yakin. Kan? Ibadah kita terima tadi solat maghrib tadi. Siapa yakin diterima? Tak tuan-tuan. Semuanya kita dalam keadaan ragu-ragu diterima atau tidak. Dalam keadaan itulah kita nak sentiasa takut dan bimbang apa sahaja yang kita lakukan. Jangan sekali-kali kita berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Hendaklah kita sentiasa tak puas hati dan kita hendaklah menyangka-nyangka bahawa kita perlu lagi memperbaiki kehalusan ibadah kita supaya kita dapat memenuhi ibadah yang macam mana yang Allah nak, yang Allah terima. Kan? Walaupun begitu, kita tetap juga melakukan apa sahaja. Oleh itu kita perlu tuan sembahyang. Kita sembahyang ni tuan, kita sembahyang. Saya dah berumur 59 tahun. Saya start sembahyang ketika dah jam 4. Di jam 4 saya dah solat dah. Maknanya di jam 4 umur tahun tuan. 10 tahun lah, 10 tahun. Jangan ada satu waktu pun kita rasa wah, beda. Sebab itu ya, kalau saya tak silap ditanya kepada Imam Al-Ghazali, ya, apakah yang dia harapkan ketika berdiri untuk solat. Yang kita berdiri kan, istaqimu yarhamkumullah, kan kita berdiri semalam. Imam kata kita berdiri. Waktu berdiri itu nak solat angkat takbir, sebelum angkat takbir itu apakah yang diharapkan? Dia kata, yang aku harapkan sembahyang ini biarlah sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selari dengan Rasulullah setiap kali nak sembahyang, Nabi kata, sallu kas-salatil muwadda'. Sembahyanglah kamu seolah-olah kamu sembahyang yang terakhir. Lepas itu mati. Jadi maksud Nabi itu ialah kita hendaklah sentiasa memperhalusi lagi sembahyang kita itu. Sebab kita tak yakin diterima. Kan? Tak yakin diterima. Contohnya, bab rukun. Kita rukun ada tiga rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kan?
Rukun qalbi kita tu sempurna tak? Ataupun kita niat itu kita membaca niat. Allahu Akbar. Kita bisa maghrib tadi. Jadi Allahu Akbar, kalimah Allah itu qauli. Tapi dalam hati serentak itu adalah rukun qalbi kita. Jadi kita waktu kita sebut Allah Akbar itu, dianya kita memang qauli ke atau kita buat hati membaca. Sebab ada beza antara qauli niat dengan membaca niat. Itu ada orang tanya, dia kata, "Ustaz, macam mana kita nak berniat? Dalam rumah kita ada tandas. Rumah kita ada tandas, tapi dalam niat tu kita sebut lillahi ta'ala, sebut kalimah Allah." Jadi dia kata, "Macam mana Ustaz?" Dia tanya saya lah. "Macam mana Ustaz kita nak berniat wuduk dalam bilik air rumah kita memang ada, bukan ada rumah ni bilik mandi, yang ni bilik tandas. Biasa kita adalah situlah mandi, situlah tandas. Dan ambil wuduk situ. Jadi macam mana kita nak baca niat?" Dia kata. Lillahi ta'ala, sebut kalimah Allah dalam tandas tak boleh. Saya kata, memanglah. Sebab itu lantak kita niat tu dalam hati. Yang keluarlah dalam mulut. Kan? Hati. Jadi, persoalan kita, rukun hati itu, dia je betul-betul menepati rukun atau sekadar bacaan hati. Kita halusilah diri kita kan. Halusi hati. Kita tengok balik macam mana. Begitu jugalah dengan kita